Hello, hai, Assalamualaikum. So, hari ni kita orang nak buat podcast yang membincangkan tentang apa itu insurans. Maksudnya macam mana kita nak membezakan insurans dekat Malaysia dengan insurans dekat luar negara. Mesti korang tak tahu kan. So, kita bersama saya, Iman Syafiq, dan ini siapa? Amir Rizham. So Amir Rizham. So Amir Rizham, apa yang awak tahu pasal, contoh kat macam kita kan, kita memang dah tahu insurans dekat Malaysia macam mana kan. So memang kita memang abroad, memang general memang kita dah tahu insurans dekat Malaysia macam mana. So untuk pengetahuan awak ada knowledge pasal insurans apa? Maksudnya apa yang awak nak bagi tahu hari ni dekat kita orang? First of all, hi. So saya rasa pasal insurans ni, kalau nak cerita pasal luar negara dengan Malaysia, saya rasa saya boleh pilih untuk compare health insurance dekat Malaysia dengan dekat Portugal lah kot. Oh, so beza lah kalau macam health insurance dekat Malaysia. Maksudnya kan kalau macam health insurance, kita mesti tahu macam medical, ada support. So kalau macam kat Portugal, apa beza dia dengan Malaysia? Sebenarnya health insurance dekat Malaysia dengan dekat Portugal ni sebenarnya lebih kurang. Oh. Memang macam lebih kurang je lah. Macam contoh, dekat Malaysia kita ada hospital kerajaan kan, hospital kerajaan Malaysia. Dekat Portugal pun diorang ada diorang punya healthcare system that run by their government lah kan. So kalau macam kita ambil contoh, for instance, kalau dekat hospital kerajaan, kita tahulah orang ramai datang sebab dapat servis health service yang murah kan. Bila ramai orang datang, benda tu hospital tu jadi pack dan amount yang banyak lah orang datang kan buat treatment and all. So sama lah macam dekat Portugal pun, diorang macam tu juga. Diorang punya rakyat datang hospital kerajaan diorang. Jadi citizen dekat Portugal, diorang akan ambil health insurance. So lebih kurang macam Malaysia jugalah, macam ramai juga orang ambil health insurance punya coverage kan. So diorang ambil health insurance ni so that diorang boleh cover diorang punya healthcare expenses. Macam banyak benefit yang boleh dapat lah. Diorang boleh pergi ke, contohnya hospital swasta. Ibaratnya kalau macam kat Malaysia ni, kita pergi ke hospital swasta untuk dapatkan treatment yang rawatan yang lebih cepat dan layanan yang lebih baik. So saya nak tanya, kalau macam contoh dekat Malaysia ni kan, kalau macam kita health insurance ni kan tak semua ada, betul tak? Ya. So kalau macam kat Portugal tu, dia macam kita juga ke memang semua diwajibkan ada ke macam mana? Portugal pun diorang sebenarnya tak diwajibkan. Oh. Sebenarnya kalau macam dekat Portugal tu, insurans diorang yang wajib untuk ada lebih kurang macam Malaysia juga. So untuk macam tak jauh beza sangat Portugal tak jauh dengan- beza sangat pun. Tapi setahu saya, insurans kalau dekat semua negara pun dia macam option tau. Maksudnya saya ada research lah, macam contoh lepas ni session kita untuk Qatar ke India ke, dia memang mostly insurans untuk health, medical care, dia memang sama je. Dia macam option. Oh kalau macam family ni dia nak, dia boleh ambil. Kalau tak nak, tak nak. So kalau kat Portugal pun macam tu ke macam mana? Semua negara lah ada insurans yang wajib untuk ambil dan insurans yang tak wajib untuk ambil, like optional. So contoh kalau macam kat Malaysia, yang wajib insurans kenderaan kan, Betul? Macam road kita punya, insurance. road insurance. Lepas tu kita kena ambil house insurance kan. So macam dekat Portugal pun sama. Saya tak ingat ada lagi beberapa insurans yang wajib untuk diambil, saya tak ingat. Tapi saya rasa yang wajibnya, yang saya betul-betul sure, dua tu lah, rumah dengan motor insurance. Also macam dekat Portugal dengan Malaysia ni, dia tak jauh beza pun health insurance dia. So dia mungkin kita boleh labelkan benda tu sama. So kita compare dia as macam dekat sana mungkin dia punya hospital swasta lebih murah. So kalau macam kita tengok kat Malaysia ni, dia punya hospital swasta untuk medical care mahal, tapi insurans kita dia macam cover semua. Betul tak? Kalau macam Portugal pun dia cover semua ke macam mana? Dia akan cover semua lah, sebab kalau kita ambil medical insurance tu, sebab sebelum kita ambil tu kan kita ada jawab dia punya apa, papers kan. So benda tu kan depends, kita punya medical card, ada orang murah, ada orang mahal. So kalau saya bukan nak cakap macam hospital kerajaan ni tak bagus, tak ada kualiti, bukan. Dia cuma kalau Ada emergency lah. ya, kalau macam kita ada medical insurance tu, kita boleh opt untuk pergi ke hospital swasta. So macam kita tahu, kalau macam hospital swasta ni, dia orang dia ramai tapi tak seramai macam hospital kerajaan. Sebab tahulah hospital swasta ni kan
mahal semua. So bila kita ada health insurance macam dekat Malaysia dengan dekat Portugal pun, kita boleh dapat akses healthcare yang lebih cepat. Kita pun layanan pun akan lebih baik sebab tak ramai orang lah kalau macam kerajaan kan, nurses pun semua orang tak dapat nak layan kita dengan baik lah sebab ramai lagi orang kan. So tu je lah untuk health insurance kita. Terima kasih kepada Cik Izham, Izham. So kita teruskan kepada session kedua kita. So let's go. So okay, kita kembali kepada session kedua kita, iaitu Amirul. Ya, Amirul, tak baca ni Amirul lah. So Amirul, tadi macam Izham dia dah terangkan pasal insurans, pasal health insurance kan. Kita tahu kita kena benda tu option tapi kita perlu ambil. So kalau macam Amirul nak terangkan pasal apa? Kalau insurans dekat Qatar dengan Malaysia, sebenarnya tak ada banyak beza sangat pun. Maksud sekarang nak terangkan pasal Qatar lah. Yes, betul. Qatar. So kita sekarang nak membezakan antara Malaysia dengan Qatar. Kita highlightkan property insurance. So Amirul akan terangkan pasal property insurance. So kita boleh dengar. Okay, so basically property insurance dekat Qatar ni dia lebih kurang je macam dalam Malaysia. Kalau property insurance dekat Qatar ni dia cover, of course lah, dia cover bab hartanah. Contohnya macam rumah, building semua kan, bangunan semua cover lah untuk insurans hartanah ni. Resident kat Qatar tu, dia nak ambil atau tak ambil, itu tak kisah. So insurans ni dia optional. So kalau macam dekat Malaysia macam mana property Kalau insurance? kat Malaysia pun sama juga, dia lebih kurang optional. Tapi mostly macam ambil ringan je lah pasal property insurance ni. Kalau kat Malaysia, kalau kat Qatar, diorang lagi macam kalau boleh ambil, diorang nak ambil. Sebab kat Qatar ni diorang lagi cenderung untuk ada disaster tau. Disaster contohnya macam banjir ke gempa bumi. So kalau macam contoh bila ada nak banjir, contoh dekat Qatar ada banjir ke apa ke, so dia punya property insurance tu dia macam cover apa? Property insurance tu contohnya katakan property insurance rumah yang banjir. Okey. Property insurance tu akan cover rumah yang dah damage. Contohnya kalau furniture, perabot dalam tu dah barai, dah masuk air semua, dah basah. Itu insurans akan cover gak. So dia bukan dia cover rumah je, tapi dia cover isi dalam rumah sekali. So property insurance ni dia akan cover rumah dan isi, maksudnya macam TV ke sofa ke semua dia faham. Cover sekali. So macam tak rugilah kalau macam kita contoh banjir rosak. Faham. Betul lah. So insurans tu memang membantu lah. Tapi macam saya cakap tadi, dia tak diwajibkan, dia suggestion. So siapa tak ambil tu macam rugi lah. Sebab kita tak tahu kan bila benda-benda macam ni nak jadi. At least kita dah ready lah. So kalau kita tahu kat sini property insurance dekat Qatar dengan Malaysia dia macam sama je sebenarnya. Dia tak jauh beza. Maksudnya macam contoh kalau dekat isu sekarang banjir, contoh kat Kota Tinggi sekarang kan, yang kita tahu kan. So dia macam mungkin kalau macam orang tu tak ambil property insurance, dia macam tu je lah. Rumah dia hanya macam tu, dia kena build sendiri. So kalau macam contoh Amirul cakap, dia cakap kalau kita ambil property insurance, mungkin kalau dah banjir kita boleh ada benefit, maksudnya ada profit lah yang kita dapat lah. Macam tu, betul tak? At least kita tak ada nak kena guna duit sendiri untuk bayar barang yang dah damage kan. Insurans dah cover lah macam tu. So yang kita boleh conclude dia sama macam health insurance tadi, dia option. Maksudnya kalau korang nak ambil boleh, kalau korang nak ambil lagi bagus, kalau korang tak nak ambil pun tak apa. So itu sahaja daripada Amirul untuk property insurance. So kita pergi kepada next session. Okay, kembali lagi kita bersama Aiman. So Aiman sihat? Sihat. So tadi kita dah dengar untuk dua insurans daripada beberapa negara yang kita tahu macam Qatar, Portugal. So sekarang kita topik best untuk travel. Mesti korang suka pergi travel kan. So mungkin kita boleh dengar, maksudnya dalam korang pergi travel tu mungkin ada insurans yang korang kena ambil ataupun diwajibkan. So kita bersama Aiman, mungkin dia boleh berkongsi sikit pasal travel insurance, betul tak? Travel insurance ni
mesti macam orang yang tak pernah pergi luar negara, dia maybe tak akan tahu. Tapi sebenarnya travel insurance ni penting lah untuk kita. Macam kita contoh, kita orang Malaysia, kita nak pergi ke negara India ke Qatar, macam tadi section tadi pasal apa? Portugal. Portugal. Negara mana sekalipun, dia kena ada travel insurance lah. Kalau tak ada travel insurance, susah lah untuk nak. Maksudnya anything happen mesti ada travel Mesti, insurance untuk cover any apa-apa lah. Sebab contoh kita kat negara orang, kita macam sakit ke, contoh demam, accident ke kat negara orang, so kita tak tahu berapa mahal charge yang kat sana. So itulah gunanya untuk travel insurance tu. Oh, maksudnya travel insurance ni dia macam package, maksudnya macam kalau macam kita demam, kita guna travel insurance je. Kalau kita accident kat sana, kita guna travel insurance je. Betul. Oh, so tak payah sibuk-sibuk nak cari hospital ke apa ke, betul tak? Macam tu ke? Dia contoh saya pergi travel dekat India. Tengah travel tu, tiba accident. Maksudnya dia macam accident lah. Dia macam cerita dia kelakar sikit lah. Dia bagi dia gelak dulu. Baru dia cerita. Okay. Oh, mungkin ni pengalaman dia pergi India hari tu, lepas tu dia accident. Tu contoh kalau kita pergi travel ke India tadi Ni kan. contoh ke memang real life? Memang pernah pergi India ke? Saya tak pernah pergi negara. mungkin Contoh untuk saya lah. Okay. Kalau kita pergi India tu, kita accident, mesti dah kena pergi hospital semua kan. So dari situ kita tak tahu charge dia berapa. So kat situ lah dia punya benefit kalau kita ambil travel insurance. So kalau macam contoh lah, kan kita dah borak pasal India lah, Qatar lah, apa lagi situ, Portugal lah. So kalau so kita tekankan dekat Malaysia pula. So kalau macam Malaysia, apa yang insurans yang Aiman tahu? Maksudnya Aiman boleh, maksudnya macam contoh tourism nak pergi Malaysia, dia kena ada insurans apa? Saya rasa sama je, dia lebih kurang je sebenarnya. Oh, lebih. Dengan Malaysia dengan negara lain. Cuma maybe ada yang negara ni lebih sikit dengan Malaysia, ada yang Malaysia lebih sikit kepada negara lain. Dia sistem dia sama je, apa yang saya faham lah. So senang cerita, mungkin setiap negara insurans dia ada yang berbeza, tapi mostly semua macam type of dia sama. Maksudnya macam kita bincangkan tadi pasal health insurance, property insurance, so last kali ni travel insurance. Macam tourism juga, betul tak? Dia nak masuk Malaysia, dia mesti kena ada travel insurance. Sebab contoh macam orang India nak masuk Malaysia, lepas tu orang India nak masuk Malaysia, dia sakit, ada accident macam tadi accident kan. Mungkin dia tak tahu ada hospital kerajaan or agensi ke apa kan. Dia tak tahu kat sini. Mungkin macam itulah yang saya faham. So senang cerita, apa yang kita concludekan untuk kita punya podcast hari ni adalah kita nak membezakan sebenarnya, kita nak membezakan antara negara-negara luar punya insurans dengan kita punya negara. So tapi bila kita kaji, kita research, kita tanya ni, kita tanya yang tester pertama, kedua, so mostly dia punya insurans semua dia nak dekat-dekat sama. So bagi saya lah, ni bagi saya kalau saya as a person yang nak ambil insurans tu, mungkin saya anggap benda tu option. Kita ada travel insurance ni, so tak adalah kita nak keluarkan duit kita, betul lah. Maybe kita dah kita kira bajet nak pergi ke sini ke sana, tiba-tiba kita timpa musibah kan. So kita tak tahu. So senang cerita, travel insurance ni dia package on bukan daripada medical care sahajalah. Betul. Dia cover semua lah. Cover semua lah. Itu sahaja podcast Rebel. Ada nak cakap apa lagi ke? So pakailah travel insurance. Bukan pakailah travel insurance, pakailah insurance. Ambil lah insurance. So itu sahaja daripada podcast untuk hari ni. So kita jumpa di lain hari. Ada jodoh kita jumpa lah. See you guys, bye.